Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita sudah berbincang tentang 10 perkara yang membatalkan Islam. 10 perkara ni kalau buat dengan suka-suka, dengan sukarela. Tapi kalau kita dipaksa, macam mana pula? Contohnya, orang mari tak berdiri di kepala kita. Tak kata Tuhan ada 2, tembok. Jadi masa tu kita macam mana nak buat? Ini perbicaraan kita hari untuk situ. Masalah paksaan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keuzuran bagi seseorang itu untuk tunduk dan memberi kesetiaan kepada kekufuran melainkan dalam satu keadaan sahaja. Jadi orang lain tak boleh. Kalau sekat agak-agak ya, ambo ni kalau ambo mempertahankan Islam ni agak-agak ya. Orang akan buat kita kau gapo-gapo tak boleh nak agak lagi. Sekat gitu tak boleh. Hai, kita tak ada payah nak cari makan kau. Cik tu. Dia nak setara mana? Nak ni pari ada atas kepala. Melainkan dalam satu keadaan saja, iaitu ketika menghadapi paksaan seperti yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Surah Ali Imran ayat 28, maksudnya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Apa dia wali? Makna teman yang akrab, kawan rapat, teman akrab. Pemimpin, penolong, pelindung dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir itu hak kita sayang, orang beriman ni kita pakai benci ke dia. Barang siapa yang melakukan demikian, maka tiadalah dia daripada Allah sesuatu pun. Maka orang ni bila tak ada hubungnya dia dengan Tuhan. Hubungnya dia dengan orang kafir. Kecuali ni nak illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kerana memelihara diri daripada ancaman yang berat. Bagaimana ancaman dia? Kita cuba tengok. Perlu dipahami bahawa paksaan itu tidak membolehkan seorang itu redha dengan hatinya. Maknanya kalau orang paksa kita setara mana? Paksa kena buat, tunduk dengan kepala. Jangan tunduk dengan hati. Kalau paksa kena kata dengan lidah, jangan sampai hati. Kat mulut ya. Dalil dianya firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Suratul Nahli ayat 106. Maksud dia, melainkan sesiapa yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dengan iman. Mulut kena paksa, kata. Tapi hati dia tetap dengan iman. Mutmain. Tak ada goyah sikit abu. Takat tu okey. Dibenarkan. Tidak digalakkan, dibenarkan. Kerana paksaan itu tidak dapat menguasai hati. Orang boleh paksa tubuh kita tunduk ke dia. Boleh tak? Boleh. Tapi hati? Tak boleh. Kalau tidak, takkanlah timbul kes-kes di mahkamah. Dia memalukan kes. Malu tak malu? Malu. Kita jumpa kes ni. Berheret 5 orang anak. 5 orang anak heret mari. Apa-apa di mahkamah, mari dakwa pada suami dia. Sayanya, nikah dengan dia ni, tidak nak kerja. Lepas tu 5 orang anak juga bekerja. Biasalah, ada tu mengeduk dengan orang atas. Hatinya duduk dengan orang lain. Orang dia mula, kau berapa? Tak ada. Belakang ni. Memang ada lagu ni. Ada. Dia duduk dengan tu lelaki dia tu, nak lari tak boleh dengan bini orang. Pasal kena suruh diri. Boleh anak-anak lah. Tapi hati, tak. Tak pernah, hati saya tak pernah terima dia. Anak kata pun. Itu contoh dunia. Tapi maknanya kita dengan Islam ni, orang tak boleh paksa hati kita. Dia boleh paksa otak, tubuh kita boleh paksa. Kamu mesti mari. Gila kita takut. Kamu mesti kata. Tapi hati boleh kata. Boleh paksa. Mana orang boleh tahu dalam hati? Pasal itulah bila kita beriman dengan Allah SWT, macam mana kita nak tahu
Dalam hati ni ada iman ke tak ada iman, macam mana nak tahu? Kita kena beramal dengan anggota. Kena semaya, tengok dia semaya ke tak? Apa yang kecek dengan dia sedap. Ambo dengan Islam ni kok kapak. Saya kok Islam, punya orang belai gelik. Nak kata gapo tu? Buah tu. Iman, mana tanda dia? Tak ada. Sama juga dalam hati, orang boleh paksa kita tapi dia tak tahu ada hati kita. Manakah hati mesti tak. Nah, ni kaedah dia. Hati tak boleh paksa. Sebab hati duduk mana? Jalan orang tak tahu. Paksaan itu tidak dapat menguasai hati. Apa yang dimaafkan ialah pada tempat yang dapat diberi kesannya oleh paksaan itu. Iaitulah perkataan. Orang boleh kata, awak kata. Orang kata, dia pun katalah. Ikut orang itu suruh. Kata. Macam buruk tiup. Tak. Kita suruh dia kata apa kata dia. Tapi dia percaya orang kita kata tu. Mana tahu dia buruk. Itu kita pun jadi buruk masa tu. Awak kata. Dan perbuatan. Perbuatan pun ikut. Dan paksaan itu adalah sampai ke peringkatnya yang sebenar. Paksaan cara mana? Sehingga diseksa dan dibunuh. Kalau sekat dia main-main ya, tak payah. Sampai peringkat kena seksa ataupun dibunuh. Itu baru nama paksaan. Dan dengan itu maka tidak boleh dibuat perhitungan paksaan kepada orang yang bimbangkan harta benda, pangkat dan jawatan, kerana paksaan terhadap perkara tersebut dalam menegakkan iman hanyalah merupakan perhiasan syaitan. Ambo nak pergi masjid dengar orang ngajar pun takutnya buat demo. Tak boleh nak pergi masjid. Ambo nak pergi pun takut turun pakak. Semua ni permainan syaitan. Bukan peringkat tu. Mana kalau pergi tu sampai peringkat tak boleh nak makan dah kitanya. Barulah orang panggil paksaan. Ni tak lagi ni. Main-main ugut. Nak tengok setara mana tahap kita baru tu. Jadi, jawatan, pangkat dan jawatan, harta benda, bimbang pada perkara-perkara ini, terhadap perkara tersebut dalam menegakkan iman, hanyalah merupakan perhiasan syaitan. Ini main syaitan. Jangan duk takut. Kalau takut dah setara tu, pas kita nak kata belah, apa kita nak kata? Semua orang Islam tak boleh buat belakang. Jawab ada iman, tak jalan ke mana lah kita? Mana nak ada iman lagi? Iman maknanya kita yakin ni Allah SWT, kita lawan benda lain. Tapi perlawanan kita jangan pada peringkat yang boleh membinasakan kita dalam bab tertentu. Tapi ada kalanya kita kena binasa. Contohnya dalam peperangan. Peperangan kita nak pergi perang, nak pergi mati ke nak pergi tu? Nak pergi mati. Pasal itulah satu peristiwa sahabat Nabi nak pergi perang dengan orang kafir. Orang kafir marita tengok. Dia kata tak boleh lawan dia pun ni. Pukul kita mari perang nak hidup. Dia mari perang nak mati. Pasal mati syahid tu terlalu besar kelebihan dia. Kena cerita balaknya pula mati syahid. Jadi permainan syaitan kalau setakat tu. Dan seperti dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah." Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Surah An-Nahl ayat 17. Illa man ukriha tadi, surah An-Nahl juga ayat 106. Sambungnya cerita dia. Maksudnya yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Akhirat itu lebih baik. Dan bahawasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala menolak alasan hubung keluarga bagi memberi kesetiaan kepada kekufuran. Kenapa tak lawan ni puak kafir ni? Anak-anak saya. Hak pocik kita, hak tu pupu, hak ni waris. Apakah alasan waris ni menyebabkan kita kena jadi bisu? Gitu. Ni kita tengok ayat Quran pula. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم
عليكم فأولئك هم الظالمون. Surah At-Taubah ayat 23. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak kamu dan saudara-saudaramu menjadi wali, jadi pemimpin, jadi ketua orang kita sayang jika mereka lebih mengutamakan kekafiran di atas keimanan. Adik-adik kita pun kalau dia tak say kat Islam, nak kau kafir juga, kita adik-adik tak putus. Kita hormat dia sebagai adik-adik, tapi bukanlah orang yang kita mesti turut dia. Amba ke mana-mana pun ustaz, minta maaf lah. Amba tak boleh turut ustaz ni walaupun betul sebab anak-anak amba lagu ni belaka. Lah, ini bukan mainan anak-anak. Kita duk sorry apa tak apa. Mainan anak-anak bukan pasal ni. Dan sesiapa di antara kamu yang berwali itu maknanya jadi pemimpin, jadi ketua, tempat dia ikut walaupun orang itu nak ke kafir juga, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hubungan keluarga yang paling hampir sebagai alasan untuk memberi wala. Wala tu mana apa? Berbagi wala tu. Nanti tak nak baca pula. Wala makna kesetiaan, kepimpinan kepada orang kafir. Oleh itu lebih tidak mengizinkan lagi untuk dijadikan alasan kepentingan harta benda, pangkat dan segala perhiasan dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Surah At-Taubah ayat 24. Maksudnya, katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbangkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu kasihi daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad pada jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Maknanya benda-benda ni Tuhan sebut. Rumahmu saya lebih pada Tuhan. Nak tinggal rumah pergi semaya jemaah tak boleh. Takut orang curi masuk. Nanti kata lagi tu. Gerai bubuh dah. Koci lagi. Pintu pagar lagi koci. Takut juga nak tinggal. Orang lain ni tambah lagi CCTV pula dipanggil. Hak kamera suluh. Tak boleh tinggal juga. Tu bukan adalah tu cerita lain adalah tu. Duduk kawasan mana. Maknanya, benda-benda ni jangan kita menyebabkan kita tak boleh nak ikut agama. Ada setengah orang ni pasal apa tak boleh nak pergi maya jemaah. Allahu Akbar. Amba nak pergi benar dah. Anak pula tak wiginya. Suruh jaga cucu. Kau tak boleh ayat hati cucu. Saya nak pergi, tak boleh pergi ibadat lagi. Kena jaga cucu. Kat badan, mak dia dulu kita jaga dah. Anak dia, mak dia lah jaga. Nak pula dah lagi. Ukurnya saya cucu lebih pada agama dah lah tu. Kita nak pergi ibadat, nak pergi semaya jemaah, tak boleh nak tinggal. Pasal? Cucu kena saya. Tapi jangan sampai jadi penghalang. Nak pergi mengaji, tak boleh. Nak pergi dengar, tak boleh. Jadi kalau kita boleh jaga dia, apa? Boleh pergi mengaji pula. Comel lah tu. Tak tahu comel. Jangan cakap mereka. Semua benda tu berlawai belakang. Pasal apa tak boleh pergi ngaji? Tak boleh tinggal kita. Pasal apa tak boleh ngaji? Tak boleh tinggal anak. Pasal jadi itu nampak kita tu saya ke bagi-bagi tu daripada saya ke ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya. Itu ayat kitanya jelas di situ dah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada orang-orang yang memberi kesetiaan. Setia ni makna walak kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana firman Allah Taala,
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Surah Al-Maidah ayat 51 hingga 52. Cuma kalau tengok dalam ayat ni, nuskah kita ni. Nuskah cetakan Pustaka Aman Press ni. Muka surat 104 tu ada silap. Silap baris kira. Baris yang kedua tu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi dalam kitab kita ni baris bawah, letak atas bawah. Tukar. Muka surat 104 tu ba'dhum awliya'u ba'd. Awliya'u ba'd. Jangan jadi awliya'u ba'd baris atas. Jangan baris bawah salah. Maksudnya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani. Masuklah kalau tempat kita ni Hindu, Buddha, berapa benda lagi lah kapi-kapi ni menjadi wali, pemimpin, penolong. Sebahagian mereka adalah wali kepada sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang termasuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dalam hati penyakit. Penyakit hati ni tak nampak. Iaitu orang-orang munafik. Bersegera mendekati mereka. Orang kafir munafik, dia tengok kafir mari, hormat dia tu dulu. Orang Islam tak belakang. Serta berkata, kami takut akan mendapat bencana. Tak sokong buat kafir ni kak. Kalau nyo benarnya meleh kita. Wih benar bapanya lawa. Biar jangan wih benar lah dia tu. Hidup takut dia. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau keputusan dari sisinya, maka kerana itu mereka akan jadi menyesal di atas apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka. Ini nak kena buat kafir ni. Dia tengok alik mana benar. Kalau benar alik ni, hari mari. Tiap ngepiah mari dah. Allah hamba agak lama dah ni. Kedua dengan kita ni. Dengan kita. Kalau alik ni, alik orang Islam, dia pergi pula kafir pakai topi pula. Duduk dah ni. Oh saya lah ni. Oh, ya. Oleh itu maka tidak boleh dijadikan alasan kepentingan harta benda, pangkat dan keluarga. Yang boleh dijadikan alasan paksaan ialah seperti yang berlaku kepada Ammar bin Yasir dan keluarganya radhiyallahu taala anhum yang menjadi sebab turunnya ayat rukhsah. Rukhsah bermakna kemudahan. Dalam menghadapi paksaan dengan syarat hatinya tidak reda sekali-kali dengan kekufuran itu. Apabila tidak ada lagi paksaan, maka tidak ada lagi ruksahnya. Jadi Ammar bin Yasir ni cerita dia beratlah. Keluarga dia ni memang kena seksa. Kena katok, kena seksa di Mekah. Waktu Nabi belum boleh mengetah lagi. Jadi bila dia paksa, dia pun kata jugalah. Orang kafir suruh kata syirik, dia buat syirik. Sudah dia kata, orang kafir lain klik, pucak dia mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammar. Ya Rasulullah, beratlah saya. Bunuh dalam saya. Teriak dia tegak. Nabi kata gapo ya Ammar? Aku ceritamu ya Rasulullah. Kata tak molek ke Islam. Nabi tanya hatimu? Hatimu lagu mana? Hati tetap dengan Islam, tapi berat doa nak seksa ni dia tak luak. Tak urut doa ni tekan dia katok sungguh. Nabi kata fa in adu fa'ud. Kalau dia seksa mu lagi tu dia suruh kata siapa dia lepas. Maknanya bila hati mutak. Jadi ayat pada tu ayat Quran tadi. Ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali mereka yang dipaksa, hatinya tetap dengan iman, orang ini tak punah, iman tak punah. Tapi siapa mereka Ammar ni kena katok semua tu dah. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ni ulama besar dalam bidang tafsir. Telah menjadi ijma' ulama bahawa orang yang dipaksa dengan kekufuran lalu dia memilih mati dibunuh adalah syahid.
dan mendapat pahala yang lebih besar dan lebih baik daripada orang-orang yang menerima rukhsah. Maknanya kalau orang ni berani lawan, siapa dia kena bunuh, lebih baik. Tapi kalau orang dia tak buat lawan, dia ambil kelonggaran ni, kata dengan mulut, hati tak apa. Tapi hak syahid tu lebih kuat. Kita tengok setara mana kita, berani setara mana. Itulah yang berlaku kepada Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni, puak-puak gal kena gali parit. Sekapo dia gali parit, lubang, nyala api, mu tak ngaku berkapi, tak ngaku dia ni, tak, apa ni, kapi dengan tu selepar lah api. Tahu lah kau, berbung masuk. Tengok siapa pekat seorang mokcik tu duku anak. Nak tuju anak kecil. Nak tuju anak kecil. Anak dia kecil. Tuju mak, tuju. Nah, alal haq. Kita nak orang benar. Tuju sekali kan. Nak tahu. Dia Allah Ta'ala pilih nak jadi orang masuk syahid. Ashabul Ukhdud ni panjang. Kena cerita lain pula. Jadi, itulah yang berlaku kepada Ashabul Ukhdud yang disebut ceritanya dalam Al-Quran. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW mengikut riwayat Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya adalah orang yang sebelum kamu. Ada yang ditanam hidup-hidup. Tanah hidup-hidup. Dan gergaji di atas kepalanya. Sehingga terbelah dua. Dan ada kalanya dikupas dengan sikat besi. Sikat besi garu muka dia. Mengenai daging dan tulang. Keadaan begitu tidaklah menggoyangkan pegangannya terhadap agama. Allahu Akbar. Ada orang-orang dulu, dia pegangannya kuat, kena gaji atas kepala, ahad, Allah, apa sudah dua. Kita lah ni, dengan iman yang lemah, tak ada orang nak gaji kepala, dah. Dia mari dekat tangga, ya tak? Mari dekat tangga. Pergi, tak boleh. Apa tak pergi dah lah tu. Balas lagi, dia pasal apa? Tak boleh pergi dah. Boleh dapat 5 kepingzi. Ada yang gaji. Orang dulu ni awak yang gaji. Nak kata mana? Muka akidah. Dia tarah. Akidah lemah, pada yang lemah. Orang imannya kuat, dia lawan yang kuat. Habislah kita. Bab ni kita akan masuk pula insya-Allah taala dalam bab 15 kufur dan ciri-cirinya. Kita kena kenal pula benda-benda kafir dan apakah bentuk kafir itu. Ini benda bahaya belaka ni. Penyakit-penyakit berat ni kafir. Hak baru ni ia merosakkan Islam. Kalau ni kafir ni kita kena tahu. Yang mengata pek dah apa tahu kafir. Sebab takut jadilah. Ini kita benar kita tahu. Na'udzubillah. Jadi insya-Allah kita akan sambung cerita kita dalam perbincangan yang seterusnya insya-Allah.